Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So hari ini adalah satu tindakan yang mengejutkan dan menggempakan ya, apabila walaun-walauntit menghina, saya boleh anggap sebagai menghina rakyat golongan B40, rakyat kebanyakan dan sebagainya, berkaitan dengan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, namun disambut dengan sombong, menghasut rakyat. Ya, pelbagai lagi ya perkara yang walaun-walauntit ini lakukan, sahabat semua. Yang pastinya sedangkan mereka sendiri pun makan perkara itu. Jadi sahabat semua, hari ini apakah perkara yang diumumkan oleh Perdana Menteri yang disambut dengan ego dan sombong oleh pihak walaun ini? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi tanpa membuang masa, saya mengungsikan ya, apabila Perdana Menteri kita mengumumkan harga telur ayam turun 3 sen mulai hari ini. Jadi itu antara pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita. Namun apa yang mengejutkan sahabat semua, respon tindakan daripada pihak pembangkang, walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, geng kaki fitnah ini cuba ya untuk membuat naratif buruk, naratif jahat ya berkaitan dengan perkara ini, yaitu untuk menurunkan harga telur. Sedangkan sahabat semua, harga telur ini adalah makanan bagi kebanyakan rakyat di luar sana. Dan 3 sen itu pun kalau ya penurunan sebanyak itu sebenarnya pun sudah memberi makna yang begitu besar buat rakyat kita, itu rakyat Marahin, golongan B40 dan juga rakyat kebanyakan. Jadi kerajaan memutuskan harga runcit telur ayam grade ABC di seluruh negara diturunkan kepada 3 sen sebiji, selaras usaha mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi kepada rakyat. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berkata, harga runcit bagi telur ayam grade ABC masing-masing turun kepada 42 sen, kepada 40 sen dan 38 sen sebiji berkuat kuasa hari ini. Hari ini ya, berkuat kuasa hari ini, dan penampungan subsidi keperluan makanan rakyat sebanyak 10 sen bagi sebiji telur ayam ini melibatkan perbelanjaan sebanyak 100 juta ringgit. Manakala pada tahun 2023 peruntukan subsidi telur ayam adalah sebanyak 927 juta, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Perdana Menteri berkata harga runcit bagi telur di Sabah dan Sarawak dan Labuan juga akan diselaraskan mengikut bahagian dan zon yang diwartakan. Beliau berkata itu selaras dengan perkembangan semasa yang menunjukkan berlakunya penurunan kos input pengeluaran telur ayam, khususnya bahan asas kepada makanan ayam. Jadi ingin saya tegaskan, katanya, masalah atau isu terkait kos kehidupan rakyat akan terus ditangani kerajaan secara lebih proaktif dan berkesan sambil berusaha sebaiknya dalam memampankan dampak yang buruk ke atas kehidupan harian rakyat, katanya. Mengenai penyeludupan diesel, Anwar berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menggerakkan Obstiris yang berlangsung sejak 1 Mac 2023 bertujuan membentras permasalahan penyelewengan diesel bersubsidi yang memanfaatkan pihak yang tidak layak. Sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 6.44 juta liter diesel dianggarkan berjumlah 14.12 juta telah dirampas. Jadi Anwar berkata, hasil dan perkembangan baik operasi tersebut, Optiris 3.0 pula dijalankan dengan skop yang diperluas mencakupi barang-barang kawalan, iaitu gula putih bertapis, minyak masak bungkusan beg poli 1 kg, petrol RON 95 dan gas petroleum cecair LPG. Sehingga 14 Jun lepas, sejumlah 12.9 juta ringgit nilai barang kawalan telah dirampas dengan diesel menjadi barang kawalan tertinggi yang diseludup dan diseleweng. Lantaran itu, Kerajaan Madani akan kekal komited menangani penyeludupan diesel sambil berusaha mengimbangi dengan perihal bekalan dan kos sara hidup rakyat, katanya. Perdana Menteri juga menjelaskan subsidi tidak dihapuskan, tetapi apa yang dilakukan adalah memastikan pengurusan subsidi yang lebih cekap, tidak tiris dan sampai kepada kumpulan rakyat yang selayaknya. Malah katanya lagi, kerajaan masih perlu menanggung sekitar RM7 bilion untuk subsidi berkaitan diesel di semenanjung Malaysia. Beliau berkata tujuan utama dasar penyasaran subsidi diesel adalah memastikan pembaziran subsidi tidak lagi diteruskan sambil memastikan penjimatan mesti dipulangkan kepada rakyat terbanyak.
Tamanya hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi ini tentunya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam dan lain-lain sektor yang memberi dampak terbesar kepada rakyat. Selain itu, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan masih mengekalkan harga minyak sawit tulen kemasan botol pada harga RM6.90 1 kilo, RM13.30 2 kilo dan RM19.60 1 kilo dan RM30.90 untuk 5 kilo sejak kerajaan Madani mengambil alih tampuk kepimpinan, walaupun harga minyak sawit mentah CPO dunia meningkat melebihi harga ambang iaitu RM3,890 per tan metrik. Beliau berkata sebagai contoh dengan harga CPO pada bulan Mac 4,215 sen per tan metrik dan April 4,256 per tan metrik, harga minyak mas sawit tulen 5 kilo boleh meningkat sehingga 33 ke 35 ringgit. Jadi sahabat semua, ini yang saya katakan, ya, mereka walan-walantut ini menyebarkan fitnah hasutan kononnya kerajaan umumkan perkara penting dengan hanya menurunkan 3 sen, sedangkan hakikatnya sahabat semua ini dilakukan ya ke atas apabila kerajaan dapat menjimatkan ya ataupun mengurangkan subsidi diesel ini, malah keuntungan itu ataupun penjimatan itu dikembalikan kepada rakyat dengan menurunkan harga 3 sen. Tapi yang kepanasan, yang marah ini adalah geng walau-walautit. Sedangkan hakikatnya sahabat semua, mereka ni makan telur. Ya, tak tahu telur apa jenis yang mereka makan, itu agak membimbangkan kita sahabat semua. Mungkin telur batu atau apa yang mereka makan sehingga otak mereka tu tidak lain tidak bukan hanya tahu untuk menghasut, hanya tahu untuk melakukan membuat kenyataan-kenyataan yang menghasut untuk membenci rakyat, membenci kepada kerajaan. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Hari ini berkaitan dengan telur ini, Persatuan Pengguna yang membuat kenyataan, katanya lapor kepada KPDN jika harga telur tidak berubah. Itu antara kenyataan ya daripada Persatuan Pengguna. Jadi orang ramai diminta melaporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos-Taraf Hidup KPDN jika harga telur ayam di pasaran didapati masih tidak berubah walaupun selepas kerajaan mengumumkan penurunan harganya pada hari ini. Timbalan Pengerusi Persatuan Pergerakan Pengguna Malaysia, Beninda Singh berkata, adalah menjadi tanggungjawab ya peniaga untuk mematuhi arahan penurunan harga telur jika tidak mau berdepan dengan tindakan undang-undang. Pengguna digalakkan untuk terus membuat laporan kepada pihak berkuasa sekiranya peniaga didapati masih menjual harga tinggi daripada harga kawalan, katanya ketika dihubungi bernama hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri seperti yang kita tahu telah pun mengumumkan ya perkara berkenaan pagi ini, ya, berkata harga teruncit bagi telur ayam grade A, B dan C masing-masing kini turun kepada 42, 40 sen dan 38 sen sebiji berkuat kuasa hari ini. Itu antara berita baik sebenarnya, walaupun seperti yang saya katakan sahabat semua, masih ada yang cuba mempolitikkan isu ini, menghasut dan sebagainya, sedangkan mereka sendiri pun makan telur sahabat semua. Mungkin kalau tidak, mungkin mereka makan telur batu dan sebagainya. Jadi sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pengguna Malaysia Saravanan Tambi Raja berkata pengumuman kerajaan itu amat dialu-alukan, terutama apabila ia dapat memanfaatkan pengguna dari berbagai latar belakang yang berbeza. Memang bagus penurunan harga ini kerana telur merupakan sumber nutrisi yang penting kepada pengguna. Tapi pihak berkaitan perlu membuat pemeriksaan bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan telur di setengah tempat, katanya. Beliau berkata pihak peniaga juga perlu peka dengan kesedaran pengguna mengenai harga barangan. Justru mereka perlu mengambil langkah berkaitan untuk mengelakkan impak undang-undang seperti tindakan di bawah Aktah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan tahun 2011. Jadi itu dia sahabat semua. Jadi kita mengharapkan ya kerjasama ya daripada pihak peniaga supaya menurunkan. Jika tidak sahabat semua, adalah tanggungjawab anda, tanggungjawab kita untuk membuat laporan sekiranya ada peniaga-peniaga yang masih keras, masih berdegil untuk menaikkan harga telur terbaik. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Korban kepada teman-teman, kepada
penyokong-penyokong Alright Napa Channel yang sentiasa memberikan sokongan. Terima kasih saya ucapkan. Semoga di Hari Raya Korban ini Anda juga terus memperoleh kekuatan, berkat yang berkelimpahan. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.